Okey, kita akan disiplin, try konsisten untuk nak buat meeting macam ni setiap minggu hari Isnin. Okey, pukul 10. Sebab kita nak ada bagi kepada dua channel, satu directly kepada in-house, satu lagi kepada remote voters kita. Since remote voters saya yang memang akan handle everything. So senang, tak payahlah kita nak cakap banyak kali. Daripada cakap sini, cakap pula dengan remote voters. Dan setiap minggu remote voters pun akan dapat info-info yang baru lah, update yang terbaru daripada kita. Sebab masa kita buat hari Jumaat dan Sabtu tu, banyak info yang diorang tak dapat in term of yang benda-benda baru, dan kita faham itu memang kekurangan daripada saya spesifiknya lah. Okay, alright. Apa training yang kita akan buat? Kita nak tengok pada last week punya performance, apa yang kita dah buat last week punya performance. Lepas tu kita nak check ada tak perkara-perkara baru yang kita dah buat last week, ataupun kita buat benda yang sama last week, benda yang sama hari-hari. Okay, saya selalu berpegang kepada filosofi kerja, which is filosofi kerja ni, kalau saya kena cerita lagi banyak kali back kepada kita punya SPM. Kalau ambil fizik, kerja tu dinilai bila something itu menjadi, bila something tu bergerak. Contoh, kalau Nizam hari-hari cakap dia letih buat kerja, bila saya tanya Nizam buat apa daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, Nizam buat apa? Mimi? Nizam tolak dinding. Okay, kena ingat. Nizam tolak dinding. Dinding tu bergerak tak, Hakim? Anggap kerja ke tak? Tak dianggap kerja. So, produktif ataupun output tu sebenarnya adalah kerja yang kita kena buat hari-hari. Okey, macam mana rutin yang kita set hari-hari, kena buat 10 ads, 20 ads, 30 ads, itu adalah rutin. Tapi kalau rutin tu dia tak menghasilkan output, itu tak dikira kerja. So, itu KPI kita. KPI saya. KPI you guys adalah KPI saya sebenarnya. So, apa masalah you guys? Masalah saya dan masalah kepada Nizam. Okey, semua sedia maklum, Nizam adalah leader kita. So, apa yang Nizam arahkan, you guys bermaksud you guys kena faham, itu adalah arahan daripada saya. Okey. Sekali lagi kita cerita pasal filosofi, saya suka kerja yang orang happy, kerja happy, betul? So, tak ada makna tau. Wujudnya Mandi Blues, bila mana satu-satu tempat kerja tu dia tak menyeronokkan. Seronok ada dua, macam saya cakap. Seronok in term of productivity, satu lagi seronok dari segi environment. So, penting untuk kita sesama sendiri kita ni kan, sama kawan-kawan kita ni, kena jaga hubungan. Sangat penting. Okey? Jangan ada benda yang tak puas hati. Biasa tak puas hati tu adalah benda yang kita tak suka ataupun kita tak setuju. Itu benda yang biasa miscommunication yang jadi. Awak sibuk, tiba-tiba sibuk semua tengok info ni. Buat apa ni? Ada apa? Zam bagi apa? Sewa? Sekali lagi lah kita kira, sabarlah dengar tu saya cakap. Cakap dengan spender kering pula nanti kan. Tak ada orang respon. Okay? Alright, then yang ketiga, of course, kita nak fokus kepada output. Senang je. Macam saya suka cerita, pada 3-4 tahun lepas, kita orang stuck pada sale level 4 ke 500 ribu. Bila kita jumpa seorang, boleh dikatakan idola ataupun kita punya benchmark kita, budak setia alam, dia kata kalau kita nak result yang lain daripada apa yang kita dapat, kita kena buat aktiviti yang lain daripada biasa kita buat. That's it. So, benda ni sangat praktikal untuk apa saja yang you guys buat dalam kehidupan, especially kerja. Kalau kita dah buat ads tu, kita tengok ads tu, sebenarnya kalau kita tengok pada overview yang lagi besar, ads ni adalah ads yang sama 2-3 bulan, 4-5 bulan yang lepas yang kita buat. Cuma kita tukar gambar. Dari segi copywriting, dari segi konsep of the ads, sebenarnya totally sama. Contoh, kalau kita buat ayat atas adalah hook dia adalah testimoni. Testimoni kita ubah, berubah-ubah testimoni, gambar berubah-ubah. Tapi sebelum ni kita pakai testimoni sahaja. Tak ada ubah lain. Ini contoh kalau testimoni lah. Kita ada banyak jenis.
copywriting. Kita ada copywriting menolak dalaman, kita ada copywriting fakta. Sebenarnya menolak dalaman ni lebih kepada siapa kat sini yang masih tak clear menolak dalaman ataupun lupa? Menolak dalaman umpama macam kita cakap dengan diri kita sendiri, kita berseloroh, tak berseloroh lah, kita cakap diri sendiri. Aduh, aku dah tak tahan lah kena buah hasil ni. Aku dah pening lah dengan buah hasil ni. Nak jalan sakit, gatal, berpeluh sikit sakit, gatal. Kita macam merungut tapi dengan diri kita sendiri. Itu menolak dalaman. Yang mana benda ni sebenarnya, kawan-kawan adik-adik, dia sebenarnya berkait rapat dengan macam mana kita kenal customer kita. Okay, kita nak back basic. Back basic, kadang-kadang benda ni orang lupa. Kita kena kenal customer kita. Kenal. Okay, kenal customer. Mun, macam mana kita nak kenal customer kita, Mun? Okay, bagi contoh. Kita kenal, kita tahu penyakit yang kita nak solve adalah buasi. Macam mana copywriting kita ni menunjukkan yang kita ni kenal customer kita? Bagi contoh je. Situasi? Good. Situasi. Maksudnya lebih kepada sakit, macam mana nak solve problem. Okay? Situasi. Dia paling dekat jiwa dia, hati dia adalah situasi. Dia faham. That's why dengan situasi ni sebenarnya kita boleh olah sampai beberapa jenis copywriting. Contoh situasi, kalau saya cerita sebelum-sebelum ni, situasi dekat office. Situasi tengah jogging. Situasi tengah memancing. Situasi dalam kereta. Nampak tak? Baru satu jenis copywriting. Dan kebanyakan situasi 90%, kebanyakan copywriting 90%. Dekat mana saja yang berubah? Atikah? Lokasi? Tak. Kita ada structure copywriting kita. Paling banyak berubah dekat mana? Hook. Paling banyak berubah dekat hook. Dalaman dia tu, okey, dalaman dia tu kita pakai je biasa sama. Ada sampai level copy paste tak tengok pun typo tu betul ke tidak. Kan? Ada sampai that level. So, jenis situasi ni sendiri adik-adik, kawan-kawan, kita sebenarnya dah boleh tengok kat sini yang berubah. Contoh, sorry iklan. Finance. Panas ke? Okey. Kenapa? Makin hitam. Oh, tak nampak. Okey, good. Okey. Daripada situasi ni saja, kita boleh buat contoh dah. Okey. Yang mana make sure, ni apa saya cakap dah ni? Oh. Bukan ni. Apa ni? Office. Okey. Dekat office ni saja, ada situasi. Dekat tandas. Ada situasi masa tengah meeting. Ada situasi nak pergi office. Nak pergi office. Nampak tak? Bila kita kreatif, satu-satu copywriting kita boleh pecahkan dekat beratus copywriting yang lain. Clear? Okay, kenapa saya nak remind balik jenis-jenis copywriting supaya sebenarnya kita ni, katakanlah ini level kita. Okay? Label kita, label directly tangible dia dekat kepada sale lah. Kata hasil kita 60k sebulan. Tapi kita nak bagi kepada sale, katakan 150k sebulan. Banyak ruang yang boleh kita improve. Ini adalah ruang ataupun ini adalah peluang. Peluang yang boleh kita improve adalah dengan explore copywriting ataupun jenis ads yang kita upload. Kenapa kita kena tahu benda ni? So that you guys tahu dekat mana nak troubleshoot. Okay? Macam saya selalu train Nizam. Okay, kalau sale kurang, kita jangan tengok pada sale semata-mata. Betul tak?
Kita nak tengok apa? Hakim. Nak troubleshoot ni. Selaku rendah tiap-tiap bulan. Apa benda yang first yang kita kena tengok? Kita bukan tengok benda masalah. Kita tengok apa dulu? Hakim. Cepat sikit. Hakim kalau saya slow, cakap saya awal saya hang slow. Hakim akan cakap apa? Benda first. Okey, iklan ataupun copywriting. Iklan, ads ataupun post post, copywriting. Apa benda yang kita punya numbers nak mengatakan ads ataupun copywriting kita problem? Kita tengok apa? Bukan? Sebelum net profit lagi. CPM. First tengok pada cost per message. Betul tak? Cost per message ni dia sangat reflect dengan copywriting kita, dengan poster kita. Poster Kalau CPM pun mahal, memang tak menarik minat perhatian orang. Itu fundamental. That's it. Dia tak menarik perhatian. Lepas CPM, Hakim akan tengok apa? Come on Hakim. Kat setahun dah kat sini Hakim. Okay, ROI jauh sikit kat sini. Apa? Engagement. Engagement kita tak sini. Apa? Tak, kita nak reflect ni. Reflect dia adalah sale kita slow. Atikah? CPP. Lagi sikit. Bot conversion. Yes. CR bot. Ini yang saya selalu train dekat Nizam. Apa masalah sale slow? Sale slow sebab apa? Tengok pada CPM dulu. Kalau CPM kita ke laut, ada something wrong somewhere. Adjust apa kalau CPM ke laut? Mariaton. Salah. Bukan adjust budget. Ni, ada ads kan? Ada ads 1 sampai 5. Antara 1 sampai 5 ni, yang 3 ni CPM dia RM17 per message. Yang lain semua average 5 ke 7 ringgit. Apa yang kita nak buat? CPM tu mahal. Sebab apa? Apa yang kita nak buat dengan CPM yang mahal? Aisyah. Betul? Tutup ads. Tutup ads Okay. Tutup ads. Tutup ads. Tutup. Kalau CPM tu mahal. Dia sangat fundamental lah. Sangat basic. Okay. Dah tengok banyak-banyak, tengok CPM mahal. Tapi andai kata CPM mahal, kita dah terlajak kita letak bajet RM100. Katakanlah satu ads tu RM10. Kita dah spend 100 sehari. Nak menentukan ads ni tutup ke tidak, kita tengok apa? Mimi? Net profit. Andai kata kat sini dia dah spend RM200, kan? Yang RM5 ke RM7 dia dah spend RM200. Tetapi net profit dia maybe negatif, maybe. Tapi kalau kat sini positif, maybe 20%, teruskan je lah. At the end of the day, kita akan tengok apa Tika? Net profit. Betul. Clear tak bab ni? Ke masih lagi ragu-ragu dan mutusami? Nak tutup ads ke tak? Zai? CPM mahal terus tutup ke? Ya. Ya, kuning. CPM tutup tu kalau mahal, maksudnya profit tak okey. Ke tak tengok profit lah? So berjaga-jagalah. Bawah 20% off. Senang. Clear. Mimi? Macam tu ke Mimi buat? Mimi buat macam tu ke? Ha. Okay, net profit first. Buat apa nak simpan? Okay, good. That's good. Kita dah sampai ke level yang hampir-hampir Maulana lah. Okay. Tengok net profit. Okay Zai? Okay, kalau dia berturun,
Kan? Tadi macam saya cakap, makin lama berturun. Bagi saya, kalau dia less than 20%, better off. Walaupun CPM dia murah. Okay, clear? Hai, siapa ni? Tengah meeting ni. Okay? Okay. Kena ingat balik. Kenapa saya laku drop? Satu, tengok kepada CPM. Yang kedua, tengok kepada net profit. Kalau CPM mahal, net profit. So, itu je lah level dia. Ada apa-apa soalan tak sebelum saya nak teruskan? Kalau ada terusannya Okey. Macam Nasim. Adakah Nasim masih lagi try banyak jenis copywriting ataupun stick pada satu jenis copywriting? Banyak jenis. Betul? Bukan berlakon Betul Setiap hari, setiap minggu, bila akan ubah-ubah copywriting tersebut? Kalau ada penurunan. Okey, faham. Tapi kena ingat satu-satu decision kita nak off ataupun kita nak buat decision copywriting tersebut okey ke tidak okey. Okey, copywriting ads ni merangkumi copywriting plus dengan poster. Ada satu lagi yang plus. Headline dekat window orang tekan send message tu kan. Headline kita panggil dia headline. Okay, ads mengandungi 3 elemen yang sangat penting. Poster nombor 1. Bagi saya nombor 2 headline, nombor 3 adalah copywriting. Okay, dalam copywriting kita ada banyak elemen. Daripada hook sampai last sekali call to action. Betul? Clear cakap ni? Okay, dah boleh jadi sifu dah. Alright. Ni copywriting. Dalam poster pun ada beberapa elemen. Okay, headline satu elemen saja. Alright, ini dalam ads. Ini semua yang akan menentukan cost per message kita. Tapi kena ingat, ada satu lagi sebenarnya, di samping ads kita, apa lagi yang menentukan CPM kita? Apa dia? Nizam? Engagement. Engagement tu kita anggaplah CPM. Ada satu lagi yang saya cerita benda ni jarang tapi saya juga tekankan. Algo Facebook. Dia tambah ni ataupun darab darab. Dia darab ni baru dia hasilkan CPM. Sebab apa? Pernah tak jadi case? You guys pernah try tak? Saya pernah ada cerita berkaitan dengan insting. Aku rasa iklan ni dah okey, tapi bila aku post dia mahal. Pernah tak saya cerita? Apa yang kita nak buat? Zai? Apa yang kita nak buat? Kita rasa iklan kita patutnya dah okey, poster semua dah okey, tapi dia mahal. Apa kita nak buat? Maksudnya adjust lah. Adjust. Pun? Buka apa? Buka balik ads tu. Buka balik ataupun re-up. Naikkan balik. Okey. Ini cerita pasal insting Insting ni susah saya nak cakap macam mana. Kita pun susah nak cakap insting ni. Insting ni sama ada daripada knowledge kita ataupun daripada pengalaman kita, insting, ataupun datang daripada atas langit lah. Okey? Atas langit turun tiba-tiba kan. Dan tengah berak ke tengah drive ke kan, dapat idea orang cakap kan. Aku rasa okey so kenapa tak okey pula build up. Okey, first kali kalau jadi macam ni, kita rasa okey dengan with minimal budget, katakanlah sehari satu ads tu kita letak RM15. So ini data kemarin data semalam mengatakan CPM kita RM13. Zam ingat tak apa yang biasa kita akan buat dulu untuk kita nak tahu algo ni okey ke tak? Kita akan tengok apa?
Mimi. Saya selalu juga dengan Mimi. Ads ni mahal ni, kemarin ni mahal. Tapi kita rasa macam okey iklan ni. Apa kita akan tengok? Masa. Kita akan tengok masa, bukan dia publish, masa dia aktif. Pukul berapa dia aktif? Kadang-kadang dia aktif kita buat pukul 5 petang, dia aktif pukul 11 malam. Kan? Dia ada sejam je lagi untuk dia nak spend. Berap dia terus spend tinggi. So kita nak tengok masa aktif tu dekat mana, Mar? Masa iklan tu aktif. Tahu dekat mana? Kalau tahu cakap je tahu. Yelah dekat sebenarnya kat bahagian mana? Kita nak tengok. Ada gambar jam. Kan? Kat ni, ini ads kita. Lepas tu kita boleh tekan box kat sini. Lepas tu kita boleh tengok nanti dia akan keluar gambar jam kan. Gambar jam. So kita tengok kat situ. First. Tapi kalau kita tengok katakanlah dia aktif pada pukul 3 ke 4. Dia mahal. Itu maksudnya maybe Facebook punya algo ada sikit bias. So apa yang nak kita buat? Kalau masih aktif tu kita dah dapat tahu. Oh maksudnya aktif ni tak okey. Kita sebenarnya sama ada masih aktif plus dengan algo problem. Algo problem maksudnya kalau dah masa pun dah cantik, timing pukul 6 ke 7 dia dah publish, dia dah aktif. Dia masih lagi mahal, bermaksud masa dengan algo. Algo problem. Algo problem, ini cerita insting sangat-sangat terpencil. Kita akan re-up balik post tersebut. Post tersebut. Jangan on terus. Faham Hakim? Zai? Nasing clear tak? Betul? Mimi? Dia dah mahal. CPM mahal. Create balik baru. Pakai je benda yang sama. Ini melibatkan insting. Benda yang bukan tangible, benda yang bukan kita nampak secara directly. Insting, aku rasa okey. Inilah cara dia, re-up. Kita dah run Ada satu post tu dia bagi kita maintain 30 to 40%. Ni yang kedua punya cerita. 30 to 40%, ni cerita yang kedua. Profit. Tapi kita sakit mata. Bila kita buka ads manager dekat ads tersebut, dia ada tanda seruan. Dia kata creative fatigue. Apa kita nak buat ni, Sak? Up budget. Jadi ke tak? Tak jadi. Saya tahu tak jadi. Duplicate. Duplicate ni ada ads ni kan. Katalah satu ads kan. Tanda sini ada button duplicate. Duplicate. Jadikan dia dua. Biar dua running. Cantik balik. Hilang fatigue kau. Okay? Kita cerita teknikal tau. Kita kena selesaikan masalah teknikal. Teknikal, terus terang saya cakap, sebenarnya kita dah terror dah. Sebab tu kita jarang sangat bagi training pasal teknikal. Dan teknikal ni sebenarnya, dia melibatkan experience, okay, teknikal, experience dan juga insting. Insting tu datang daripada experience kita. Okay, sama macam saya dah main dengan Facebook Ads umur Ryan, 10 tahun. 10 tahun saya main Facebook Ads dan Google Ads. 13 tahun berkaitan dengan online marketing. Saya sebelum main Google Ads, Facebook Ads, saya main Google Ads 3 tahun. Okay. So it's all about knowledge, instinct dan experience lah. Baru kita tahu macam mana nak tweak tu, tweak ni. Alright. Sekarang ni kita nak go kepada naikkan bajet. Kita cerita pasal budgeting. Zai, naikkan bajet macam mana? Kalau profit dia cantik, more than 20%. Ads. Zai, naikkan bajet macam mana? Kemarin tengok, oh, maintain lagi 20%. Apa Zai akan buat dengan ads tersebut? Persen. Naikkan persen, by persen. Okey ke? Tak pasti. Ni saya tanya yang pengalaman. Tak pernah buat lagi lah.
Oh, tak pernah buat lagi. Maksudnya net profit tak ada lagi yang okey. Mar? Ada dalam X, ada tak dalam X tu yang lebih daripada 20%? Mar, Mun, Zai. Tengok report. Awat. Berapa persen? Bagi berapa banyak? 44. Lagi tak Zai? Zai dulu. Lagi? Astaghfirullahalazim. Lagi? Nanti dulu, Zai dulu. 4. It's a good number, 4. Daripada 4 ni saya silap ni boleh buat net profit 15,000 sebulan. Tapi dengan management yang betul. Okay, Zai. Mar Yaton. Berapa persen? Okay. 16. Satu, dua. Ini dah boleh start. Ini boleh off. Okay, Moon. To the moon. Nah, to the moon hilang lah. Apa 146? Ni persen. Saya nak persen. Tolong Aisyah ke siapa tengokkan macam mana boleh hilang. Apa yang hilang? Dia generate balik. Orang suruh ready belum training. Mimi ready? You Fika buat kerja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tak apa. No problem. Mantap. Sepi lah nak ikut orang. Nisa. Nama hang tak betul lagi. Berapa Nisa? Apa-apa je lah yang hang nak cakap. 25 minit lagi. Cepat. Ya, persen. 38, 54, 50. Dahsyat. Mun, belum? Dia kosong. Tengok date ke? Date dah adjust lah. Satu minit saya bagi. Tak okey nanti kita buat lepas ni. Oi, seronok saya tengok nombor Ni Zai ni ha. Ya Allah, sayangnya. Serius sayang. Moon, 32 dengan 40 ni tak, 43 ni tak scale up lagi. Moon pula, sorry Mar. Mar pun tak scale up lagi. Zai pun tak scale up apa lagi. Nizam, kena ni lagi. Alert sikit. Sayang ni tak scale up. Duk buat S baru je kan, sayang. Tak apalah, it's okay lah. Nisa, sekejap lagi tolong. Nizam sekejap lagi tolong. Kak Mun. Okay. Umpamanya kan, kita tak scale up ni, umpamanya kan, kita sebenarnya boleh dapat profit lagi banyak, tapi kita simpan peluru kita tu. Kita tak scale up semua ni. Ini semua boleh scale up. Hari-hari boleh naikkan bajet. Kenapa Zai tak scale up? Saya cakap apa? Ini maksudnya CPM centric. Dia ada fokus pada CPM. Habis lah. Naikkan bajet. Jangan takut. Semua ni CPM mahal. Off dah lah ni ads. Ada yang off. Sayang. Zam tengok kan? Kenapa off? Berapa mahal CPM tu? Kalau 44% ni berapa mahal? Tapi 44%. Okay? Alright. Saya nak tanya Mar, adakah Mar pun sama macam Zai? CPM mahal, that's why tak naikkan? Sama juga. Ada juga yang dah tutup. 18% dah tutup belum? Belum tutup. 18% dah kena tutup. Bagi saya lah. Okay. Alright. Clear
Aisyah, Hakim saya tak tengok lagi. Tapi benda ni kena present. Sekarang ni nak banyak present dekat Newt, dekat Nizam. Bukan present kat saya. So saya anything saya akan tanya dekat Nizam. Okay. Saya nak dia jadi macam saya. Okay. Banyak lagi benda kita nak adjust. Okay. In this case, kalau takut sangat, kan? Kalau takut sangat nak naikkan bajet, cerita dia, post ID, Nizam dah ajar teknik post ID? Ke lupa? Nizam ada ajar? Bila kan first sebab ekor dah ni akan habis 10 kan. Okey. Waktu tu dia punya CPE net profit memang mungkin drop lagi. Okey, faham. So dia habis dia akan tengok net posting. Okey, faham. Yang mana yang betul saya akan onkan yang dulu kita akan tambah. Tapi ada ajak macam mana nak cari post ID. Itu maksud saya. Maksud saya nak cari post ID tu. Dah dapat. Dah tahu kan kat mana nak cari kan? Ambil post ID masing-masing ni, up balik dekat kempen baru. Sama macam konsep insting tadi. Teknik insting. Sebab CPM dia mahal kadang-kadang. Okay, nanti saya cerita pasal algo. Tulis dulu. Okay. Macam Mar ni, ini antara top 4 lah. Mar kan. Ini top 4 Zai. Ambil balik post ID masing-masing, up balik dekat kempen baru. Jangan dalam ad set baru. Senang dah. Teknikal dah terror dah ni. Serius terror. Sebab apa kita kena create baru? Saya nak cerita pasal algoritma. Bukan saya tak nampak sangat. Tapi siapa? Saya dah terror kan. Okay Ini adalah kolam. Bukan kolam jiwa. Ini adalah kolam audience kita. Kolam audience. Yang baru saya tak pernah cerita benda ni dengan you guys. Apa yang kita akan buat? Kita biasa target. Kita ceritalah pasal broad 18 and above. Dia punya age. Female dan male. Lepas tu Malaysia. Ada exclude tak Sabah Sarawak? Tak ada kan? Tak ada. Okay, good. Kita buat dengan bajet RM. Berapa Zai biasa start kempen baru? RM30. Okay, RM bajet RM30. Publish. Lepas tu dia aktif. Apa yang akan jadi? Katakan audience kita, untuk audience yang ni, katakan dia ada 15 juta. Satu Malaysia. Mana yang ni boleh recall balik. RM30. Facebook akan terus letak satu titik. Ini umpamanya jutaan orang kolam ni. Dia letak kat titik ni. Apa yang jadi? Profit kita okey. Profit okey. Tapi CPM tak okey. So kalau Zai main je balik kat sini, naikkan bajet apa semua, dia maintain CPM ni mahal. Sebab kita beritahu Facebook bahawa aku okey dengan CPM mahal dan aku okey dengan audience ni. Itu umpama kita cakap dengan Facebook bila kita naikkan bajet. Okey, tetapi in this case kita capable untuk naikkan bajet sebab profit kita tebal lagi ni. Tebal sangat ni. So saya cakap naikkan bajet at least, kalau kata 30 naikkanlah at least 10 to 15%. Tetapi kita ada plan B. Semua kita kena sentiasa ada plan B, which is kita nak Facebook target dekat audience yang lain. Group of audience yang lain dengan syarat kita create campaign baru, new campaign. Jangan sesekali duplicate campaign yang kita dah run tadi kat sini. Jangan sesekali duplicate. Faham tak? Tekan button create. Add new, letak je target yang sama macam ni. No problem. Ambil post ID. Dah tahu post ID 44%, 25%, 71%, 23%. Dah tahu dah post ID dia apa. Kan? Add ID dia panggil. Post ID sorry. Post ID dia panggil. Ambil satu campaign, satu ads ID. Satu post ID. Ni dia panggil retest balik. Untuk nak tengok profit kita dan tengok pada CPM kita. Kita fokus kepada CPM. So apa yang akan jadi, adik-adik? Bila kita dah up balik, dia akan target tempat baru. Dia target sini dah. Okay? Ini orang Facebook lah yang beritahu. Dari segi targeting ni lah. Dari segi secara kasar algo Facebook ni macam mana. Saya bukan buat palatau lah. Dia kan cakap buat palatau pula. Okay, clear? Dan saya harap yang lain, Aisyah, Hakim, naikkan bajet ikut kepada
Base kepada apa? Buat decision naikkan bajet, profit. Jangan tengok CPM. CPM tu hanya sebagai indikator terawal. Wih, mahal CPM ni. Tengok profit 40. Okey, cantik. Naikkan dulu. Buat satu lagi kempen baru, post ID yang sama. Yes. Bajet jangan naik banyak sangat. 10-15% saja. Up kempen baru, post ID yang sama. Okey, satu lagi saya nak tanya, KPI yang you guys buat hari-hari 10-10 yang you guys publish dalam grup WhatsApp tu, adakah menggunakan copywriting jenis yang sama? Sama kan? Betul tak? 10-10 tu sama? Confirm? Memanglah tu, saya tahulah konsep, saya cakap konsep. Dah kena ubah dah benda tu. Okay. Untuk company, nak pergi lagi besar, kita bermain dengan banyak masa. Okay. Masa tu adalah kita punya musuh utama. Sebab first, kita kena, kita menilai satu orang tu based kepada timeline sebulan. Betul tak? Katakanlah sebulan sekarang ni 30 hari. Tapi kalaulah tiba-tiba sebulan ni jadi 365 hari. Kita banyak masa untuk kita try and error. Kita boleh let John. Tapi 30 hari tu sebenarnya macam sekelip mata je. Ini dah hujung bulan dah ni. Dah hujung bulan dah. Tapi best lah hujung bulan dapat gaji kan. Tu best je lah. Tetapi kalau kita masih lagi level sama macam bulan lepas, ada something wrong somewhere. First, dengan daily routine kita, yang paling penting sebelum daily routine adalah mindset kita. Mindset kita, aku dah publish lah 10 ads, settle lah masalah. Okay, saya tak nak ada silang macam tu. So untuk kita nak pergi lagi big, saya sebenarnya nak buang benda-benda yang tak sepatutnya. That's why saya minta Zul siapkan sistem order baru kita hujung tahun ni. Apa yang bersistem order baru, you guys dah tak perlu nak submit report. Dia terus integrate dengan Facebook Ads, terus integrate dengan sistem order, dah tahu berapa net profit, berapa CPM and so on. Okay, tetapi kita nak sampai that level, itulah perlunya kita berhasil dulu baru kita tahu apa yang kita nak kena buat. Tapi kalau kita tak berhasil, kita masih lagi slowing down, lambat, dari segi berfikir dengan cara yang betul, kita tak akan dapat hasilkan sistem yang betul macam tu. So, saya tak nak you guys buat kerja sekadar melepaskan batuk di tangga. Yang dia batuk kan? Dia kan batuk kan? Kena ingat, dia kena anggap dia sangat reflect dengan kita punya hasil kerja. Bukan sekadar nak habiskan kerja. Dan saya nak tanya you guys, andai kata reporting daily KPI tu, kita tak payah nak letak dalam grup tu. Macam semak nampak. Andai kata saya hapuskan benda tu, tapi you guys boleh jadi amanah untuk nak buat juga kerja tu walaupun tak ada report tu. Setuju tak? Okay. Buat kerja tu, maksudnya tak ada masa setengah jam, katakan setengah jam kita nak buat report tu, nak screenshot bagai. Saya tahu benda tu leceh. Tapi tu sebenarnya kita nak disiplinkan saja adik-adik semua. So bila benda tu tak ada, at least sehari you guys kena try 2 ke 3 jenis copywriting yang baru. At least. Benda yang baru. Okay. Dan kita kena buat kerja tanpa perlu disuruh, tanpa ada orang yang tukang keluarkan idea. Kan? Sebab apa? Kita dah ada referral. Buku tu tebal kan? Buku copywriting kan? Selak je. Hang nak tiru bulat-bulat pun tiru je lah. Tukar je lah. Tiru basi, tukar ayat, apa yang perlu. Buku tu kita ada. Hakim ada buku tu? Ada kan? Kita pakai bebesan. Janganlah jual balik kat orang. Nak duit lebih jual kan. Jadi kita pakai balik buku tu. Saya nak kita, otak kita ni, ada masa kita tak perlu berfikir teruk. Dan bila kita berfikir teruk, dia membuang masa. Kita tak boleh fikir teruk benda yang hari-hari kita buat. Contohnya, apa jenis copywriting aku nak buat lah? Survey kat Google, tanya kawan-kawan. Itu adalah benda yang buang masa. Sedangkan kita dah ada reference. Tengok je buku. Oh ada, mak tulis. Buku tu tebal, kalau implement, saya tak nak cakap apalah. Sebab terlalu banyak dah kat situ. Jenis-jenis copywriting, betul? Just pakai kat situ. Jangan buat benda yang biasa kita buat kalau kita dah tahu hasil dia tak okey.
In fact, kalau macam Nasim kata dia dah okay dengan copywriting tu pun, sebenarnya kita kena cari yang lain. Faham tak maksud saya? Kan? Jangan ada, tak perlulah leader ataupun saya kena cakap, oh okay, this week kita try copywriting ni. Tak perlu dah. Itu semua buang masa. Dan tak perlu nak mencari tu pun adalah benda buang masa. Dah ada buku, kita tengok je buku tu. Hari-hari tengok. Okay? Tetapi kita memang kena, dari segi otak tu kena berjalan. First kali yang saya nak you guys ni boleh adapt adalah dari segi macam mana cara nak play around dengan algorithm. Technical ni yang you guys kena banyak try and error. Contoh, daripada satu aku buat RM15 bajet. Lepas tu RM30. Lepas tu kita try my audience pula. Kalau biarkan Facebook cari sendiri, which is kita tak set umur. 18 tahun biar je. Tengok okey ke tak dari segi result net profit. Lepas tu try pula. Aku nak try lah main this week. Nak bahagikan dari segi umur. Okey, satu kempen khas untuk 60 ke 65 tahun. Kempen kedua untuk 55 sampai 59 tahun. Kena try benda macam tu. Kena berani try. Dengan risiko yang sangat minimal lah. RM15, RM10. Besok next week aku nak try pula target bandar sahaja. So setiap kempen ni berlainan bandar. Ataupun setiap aset berlainan bandar. JB, KL, Kelang, Shah Alam. Kita nak tengok, faham tak? Itu sebenarnya kita kena try and error sampai jumpa. Sebab copywriting macam saya cakap, bila dengan syarat copywriting ataupun ads tersebut memenuhi kriteria marketing. Dari segi hook, sub-hook, testimoni, ingredient ataupun features of the product, offer, complete benda tu, okay, that's it. Tapi kita banyakkan main benda alah ni. Faham tak maksud saya? Okay, technical ni sangat penting. Sangat penting. So that itu yang membezakan kita dengan orang lain. Orang lain, diorang just buat broad, sama macam kita buat. Kan? Maybe kita nak buat khas COD. Masa zaman PKP dulu, yang meletup, antara produk yang meletup tu untuk batuk, Afia. Afia tu yang duta Muzaffar Sheikh tu. Dia buat setiap negeri, setiap bandar, dia buat, kalau you guys perasan lah, bendera. COD dekat area KL sahaja. Orang nampak benda tu, macam dia duduk KL, orang akan macam betul-betul ejen yang pergi hantar ke rumah dia, faham tak? Dia buat gambar produk and so on, copywriting, tapi kata boleh COD dengan nama dia, katalah nama dia Siti dekat bandar Kelang. So orang yang Kelang ingatkan, memang betul lah dia akan datang rumah kita. Kreatif. Kan, cara dia implement tu sangat kreatif. Kita boleh try macam tu. Itu salah satu idea saya. That's why you guys kena sentiasa validate idea-idea you guys in term of technical. So bila bayangkan kita ada berapa orang kata? 8 2, 4, 6, 8, 10. Nanti Nazri masuk 11. Nisa, Nazri masuk next month 11. Nazri yang apa? JMR ke JKH? JMR okay. Bayangkan kita ada 11 teknik ads yang macam-macam. Kita akan jadi something. Kita akan jadi somebody. Bukan sekadar broad. Lepas tu ads yang sama. Testimoni bawah semua sama. Salah satu benda yang you guys kena buat juga adalah storytelling. Saya tak boleh lupa macam ni saya letakkan produk jus kunyit hitam. Saya menggunakan storytelling yang mana dalam cerita itu adalah saya membayangkan mak saya sendiri. Saya membayangkan saya tulis write up tu dan benda tu memang gila, laju gila lah sale masa tu. Masih PKP tu satu hal lah kan. Kita buat JK sebelum PKP tu kan. 2019 kita buat. Cerita tu yang saya sampaikan kat Uzu, buat cerita base pada saya punya ni, dia boleh pergi. You guys kena ada skill membayangkan, tak kisahlah orang yang kita sayang lah. Contoh kalau orang yang kita sayang ni ada masalah, kita anggap kita nak jual ubat berasih ataupun sakit lutut. Gawat. Kita bayangkan macam mana kesakitan dia. Itulah yang tadi saya tanya berkaitan dengan kenal customer. Kita nak buat satu ads yang gempak, kita kena bayangkan buyer persona dia. Kesakitan yang dialami. Dia sakit. Yang saya buat jus kunyit hitam tu, saya menyampaikan in the view of point of view saya sebagai anak. Tengok mak saya derita pasal buasi. Tapi you guys boleh bayangkan kencing manis ke, batuk ke. You guys kena ada skill tu. Bagus juga idea tu. Saya nak buat satu storytelling this week. Take your time.
Hari Jumaat submit kat saya. Buyer persona, storytelling from your heart. Bayangkan customer ataupun ibu ke bapa kita bayangkan je macam mana kesakitan dia, sakit lutut, macam mana kita punya luahan kita. Oh, seksanya tengok mak aku sakit tu, aku rasa macam useless kalau tak dapat tolong mak aku. So aku cari ikhtiar, aku cari kat Google, aku tanya kawan-kawan doktor apa semua, apa bahan yang terbaik, apa. Faham tak? Okay, kita cerita storytelling, ada offer sama macam biasa, ada offer, ada call to action. Dan gambar kita kena reflect lah. Kita pasal mak, gambar letak muka Mimi. Tak kena lah. Betul tak? So, kita kena letak muka orang tua, kita ambil gambar mak kita ke, apa sahaja gambar yang reflect dengan kita punya copywriting. So, hari Jumaat ni, masing-masing buat write up, letak dalam Google Words, saya nak baca. Orang kata exercise otak kita lah. Okay, saya harap Zai, Mar dengan Moon, kita lebih buat decision kepada profit. Jangan tengok CPM. Kita dah ada solution dah. CPM mahal, apa kita nak kena buat, Moon? Profit tinggi, CPM mahal. Profit tinggi, CPM mahal. Apa kita nak buat? Apa budget? Yang kedua? Penat aku cerita panjang lebar tadi. Budget, create campaign baru menggunakan post ID. Alright? Semua buat benda yang sama kalau ada masalah yang sama. Nasim, macam mana KPI? Dapat target? This month dapat achieve ke tak? Dapat. Gabung lah. Tak kisah. Saya tak nak tanya gabung ke tak. Dapat. Very good. Zam? On the way? Separuh. Okay, tak apa. Kita akan buat balik. Buat sampai jadi je lah. Nak cakap apa. Saya dah macam-macam. Okay. Hakim dengan Aisyah, satu produk. Boleh all out. Next month kita nak balik. Sama target macam diorang. Okay, jangan main-main. Aisyah nak cakap apa? Tak cakap apa? Oh, hang punya tumbler lah kat situ. Hang dah tinggal kan? Okay, so kita akan buat setiap hari Isnin pukul 10 pagi. Sampai pukul berapa tu depends pada kita. Kita akan cerita lebih kepada technical. Motivation tu saya selit sikit-sikit lah. Sebab saya faham, kita ni bukan point pendek. Seminggu sekali kita kena ada spark. Kita kena kenal diri kita juga kan. Kita kena kenal apa matlamat hidup kita juga seminggu sekali. Sebab kalau kita buat something kerja tu, dia tak ada apa? Dia tak ada soul. Umpamanya kita macam punch in, punch out. Macam saya share dengan team content kan. Apa beza antara seseorang tu kan. Dia orang yang sama, gaji dia sama. Tetapi orang A dia anggap dia punya kerja dia sebagai kerjaya. Oh, dah bangun dah. Okey, silakan. Okey, orang A anggap kerja dia sebagai kerjaya, tapi orang B anggap kerja dia adalah sebagai kerja. Apa beza dia, Aisyah? Orang A dengan orang B. Hidup akan berusaha lebih. Orang yang A ni. Yang B tak berusaha lebih. Tapi kalau masa office hour dia berusaha lebih. Sama je usaha dia, sama. Apa yang membezakan? Orang yang anggap kerja tu adalah kerjaya dengan orang anggap kerja dia sebagai kerja. Apa saja orang yang kerjaya ni, apa saja yang dia nampak dekat luar office hour dia, benda ni boleh added value dalam kerja aku. Beza tau. Impact dia bila kat kerja tu, impact dia sangat lain. Okay? Kalau Mimi tengok kan, tengok iklan, tiba-tiba tengok TV kat Astro tu, tengok nampak iklan Colgate. Lain macam iklan Colgate ni. Okay, juga untuk aku punya madu. Buat. Itu orang yang berfikir, dia ada relate dengan kehidupan dia. Bukan bermaksudnya, luar office hour pun kena buat report. Itu bukan kerjaya. Kena buat report, kena buat ads, luar. Tak, bukan. Tapi kerjaya tu, dia bagi efek dekat kehidupan dia untuk lagi baik. Dia nampak something, benda ni boleh ada value untuk tim aku ni. Tu kerjaya. Dan saya nak you guys sikit-sikit saya akan selitkan, anggap kita punya kerjaya marketer kita adalah sebagai kerjaya, bukan kerja. Okay? Pelan-pelan lah. Nampak yang macam poyo kan. Kita kena buat lah. Dia balik pada switch ni dia lain lah. Ni pemikiran dia tu jauh sangat dah ni. Okay, saya rasa setakat ni je. Terima kasih.
Kita all out sama-sama, okay? Right, thank you. All the best.